Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Okey, video kali ni kita akan membincangkan tentang an aggressive Scandinavian opening variation, the Viking attack. Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton. Scandinavian opening ni dia counter attacking. Dia bukan agresif punya opening, tapi saya nak membincangkan satu jenis variation daripada Scandinavian opening, namanya The Viking Attack, dengan menunjukkan dua permainan saya. Semoga saya dapat tunjukkan tentang idea-idea prinsipal macam mana opening ni yang agresif hingga membawa kepada kemenangan. Okey, tapi buat permulaan pada yang kurang faham ataupun kurang biasa lagi dengan Scandinavian opening, saya bincangkan sikit tentang Scandinavian opening. Okey, dia E4 dan D5. E4 D5 ni dikira semi open. Semi open dia contohnya macam Caro-Can C5 ataupun E6 macam French defense kan, ataupun C6 macam Caro-Can. Dia gain popularity 10 to 20 years. Baru-baru ni baru dia start gain popularity as a solid opening. Okey, cumanya dia mendapat kritikan sebab dia nampak counter intuitive ataupun melanggari principle of opening. Sebab okey, bila queen makan dengan D5 dan knight C3 sekarang queen kena lari, katakan queen lari balik pada D8, knight boleh jalan pada knight F3. Jadi dia dah dua develop, queen masih berlari-lari, seolah-olah menyalahi principle of opening. Kita nak cepat develop kita punya piece, nak cepat castling, nak cepat control center. Kalau kita masih lari-lari dengan kita punya queen, jadi nampak macam menyalahi principle. Tetapi kalau correct move order, correct principle, cara bermain yang betul, boleh menghasilkan satu permainan yang bagus. Okey, jadi kita tunjuk pada classical line dulu. Okey, saya biasa jalan dengan Queen A5. Ada sebab dia. Okey, biasanya dalam Queen A5, putih dalam classical dia akan bergerak pada D4 untuk control center. Okey, katakanlah kalau kita jalan dengan Knight F6, dia jalan dengan Knight C3, kita jalan dengan boleh mana-mana, bishop pun sini boleh, bishop dia jalan kat sini, C6, bishop, D2, kita bila bishop D2 kita lari balik, katakan queen C7 dia castling, kita pergi ke E6, mungkin rook kat sini, bishop pada E2. Okey, ni lebih kurang macam mana daripada Scandinavian opening. Kat sini ada macam-macam idea. Saya boleh bincangkan tentang Scandinavian opening sebab saya ada satu ketika saya suka main Scandinavian opening sebab saya boleh agak macam mana daripada opening ni bergerak pada mini game, apakah idea-idea dari black dan putih tentang permainan Scandinavian opening. Okey, cumanya in principle Scandinavian opening ni ialah dia weather the storm, dia biarkan putih buat serangan, bishop dia, knight dia, bishop dia pada king yang dah castle, dia biarkan dia buat serangan dia. Kemudian selepas dah weather the storm, baru kita mula counter attacking daripada sini. Dia pelik sikit dia punya, tapi saya tak nak bincangkan Scandinavian opening secara khusus. Okey, alright. Tapi tak apa, saya nak bincangkan dalam Scandinavian ni, saya nak terangkan tentang The Viking Attack. Kita akan tengok dua permainan saya. Okey, okey, E4, D5, E takes D5, Queen takes D5, Knight F3, Queen A5. Dia boleh Queen A5, dia boleh Queen D6 ataupun Queen D8. Okey, saya pergi ke Queen A5. Dia tak ada masalah. Lepas saya gerak C6, kalau lepas bishop dia datang kat sini dan dia discover check, Queen saya akan lari balik ke Queen C7 ataupun Queen C8, yang mana kita boleh control file ni. Kalau saya nak balik ke sini kepada B6, kita boleh control file ni dan kita boleh control file ni. Ini reason dia kenapa kita letak pada Queen A5. Tetapi dalam Viking Attack dia tidak buat begitu. Dalam Viking Attack, okey,
apabila putih tidak menguasai dengan D4. Okey, katakan dia jalan D3 ataupun dia jalan dengan benda lain, keluarkan saya punya bishop pada G4. Okey, knight dia castle, terus castle, settle. Ini dia macam mengikuti Viking lah. Viking ni cara dia serang. Viking ni yang daripada Scandinavian punya country kan. Orang-orang Viking, orang-orang yang bila dia serang kapal tu, dia serang very aggressive, terus letak. So saya keluarkan saya punya bishop ke sana, castling, settle. Sebab pawn ni sudah ready untuk membuat serangan. Ni nama dia The Viking Attack. Tapi dia ada ni sikit lah. Kita punya black putih dia expose sikit. Jadi dia kena get the initiative, dictate tempo, control the tempo dan mulakan serangan. Yang mana saya tunjukkan dalam game ni. Okey, dia tak boleh main-main separuh lah, kena serang betul-betul lah. So saya bukakan sebab saya nak mengetain bishop sini ataupun bishop pada D6 untuk buat serangan. Okey, ready, bishop dah ready. Okey, nampak kat sini kesilapan dia sebab saya sekarang bermain a bit agresif dan putih tidak beberapa agresif untuk control the center. Okey, so saya mulakan serangan dengan H5. Okey, bila dia gerak pada bishop macam saya cakap, ready untuk discover check. Memang Queen F5 ni kena hati-hati kat sini. Saya terus menunjukkan, ini saya ada psikologi jugalah sebab saya psikologi cakap, I want to attack your king side. This is what I want. Jadi kita ada psychological advantage pada kita cakap, I am going very aggressive. Sepatutnya putih kena lawan lah sebab actually saya punya side is weaker juga bila saya bergerak pada castling pada long side ni. Tapi kita akan tengok dalam game ni. Okay, king sudah 3-4 move, dia begitu pasif. Jadi saya sudah ready untuk menyerang. Okay, anytime rook saya boleh bergerak ke sini, knight saya boleh lift dan semua sudah mula menyerang. Viking style. Okay, dia cuba ni. Saya nak maintain dia biasa as a defender. Dia cuba exchange, cuba trade dia punya bishop. Tapi bishop saya berharga. Okay, saya keep my bishop. Okay, pawn dia nak halang. Okay, yang ni sebab kalau dia makan saya take, saya punya taktik dia saya masih dapat knight dia. Okay, ni dia defending, tak apa, saya take. Queen makan. Okay, so sekarang ni still sama, 3-3, 3 piece, 2 knight saya, dia 2 knight, 1 bishop saya. Okay, simpan dulu. Okay, dia trade off. Sekarang saya sudah dapat file ni. Okay, kita menunjukkan kita agresif dalam Viking attack. Okay, so knight pada D5. Queen lari sebab saya nak attack dia punya tu. Queen dia terpaksa cover dia punya C2. Okay, ready nak attack this pawn. Okay, bishop, pawn pada C3. Knight takes. Okay, saya letak rook sebab ready dah nak rook saya, ready dah nak menyerang pada weak dia punya. King dia is in danger. Okay, kalau saya lepas saya take ni, saya boleh dapat ni pula kalau saya dapat control. Okay, rook dia cover, saya letak double, put on pressure, macam mana saya mulakan serangan. Dan akhirnya dia buat silap. Okey, tak apalah, dalam game ni akhir dia buat silap dan saya dapat makan free queen dia. Ada orang cakap kalau kita 10 kali ada satu teori cakap kalau kita 10 kali threat 1, 2, 3, 4, 5, sekurang-kurangnya dalam 10 kita punya opponent akan blunder. Yang ni dalam 3, 4, 5 last dia terblunder. Jadi always make an important threat. Dan kalau kita buat repetitively, berulang-ulang kali threat, akhirnya kita our opponent will make mistake. Macam mana saya dah buat psychologically, saya nak menyerang, akhirnya dia kalah psychologically dan dia terbuat blunder ataupun kesilapan. Okey, sekarang kita pergi kepada game kedua saya. Still saya nak menunjukkan tentang Viking attack. Okey, knight F3. Okey,
Yang ni saya keluar knight dulu. Okey, yang ni kita menentang macam mana dengan fianchetto. Okey, with every intention saya menunjukkan saya Viking attack nak serang dia punya king side walaupun dia fianchetto. Okey. Okey, so dia jadi sebenarnya reply yang bagus bagi saya, dia D4 is a good reply untuk Scandinavian. Bila dia tak buat tu, jadi saya ambil advantage terus untuk buat Scandinavian open Viking attack. Okey. So knight dia tak boleh nak makan. Saya menunjukkan intention saya. Dia tak boleh separuh-separuh. Kat dalam Viking attack terus. Okey, pawn. Saya maintain saya punya pin. Okey. Kalau dia dah bergerak, maka dia telah merosakkan struktur dia untuk castling on the king side. Jadi kita equal lah. Kalau lepas ni kalau dia castling on the long castling, jadi sekurang-kurangnya dia pun bahaya, saya pun bahaya. Okey. Tapi ni menyebabkan dia telah bertukar menjadi pada long castling. Okey, dia take, saya take dulu. Okey. Rook dia halang kat situ, saya letak ni. So bila ni saya pin, so bishop dia tidak boleh makan rook. Okay, there's a direct threat untuk checkmate. Tak apa. Okay, C6. Okay, dia castling. So saya menunjukkan intention saya menyerang, tak ada simpan-simpan, kena serang terus dalam Viking attack. Okay, ready untuk undiscover. Okay, so saya letak untuk membuatkan serangan. Terus serang, okay. Okay. Dekat sini is the most important tactical idea saya. Okay, jadi dekat sini saya punya calculation, kalau dia tolak kat sini, jadi saya punya bishop tak boleh nak lari kat mana-mana. Maksudnya bishop saya akan kena makan. Okay, is trap. Sama ada saya respon pada H6. Tetapi saya punya taktik kat sini, apa yang saya buat, kita boleh menang dengan tempo kalau serangan kita cukup. Saya makan dia punya B2. Okay, is a sacrifice, tapi saya tahu saya boleh dapat knight saya balik. Nanti tuan-tuan dan puan-puan tengok Okay. King makan, check, makan, takes. Okay. Yang ni saya ada silap, patutnya dia letak pada H4. Tapi tak apa, walaupun dia letak pada, kalau dia letak sekalipun pada H5 saya nak buat pada E6 sebab saya nak ready untuk check. Okay. Dia, masa ni dia fikir macam mana nak reply saya sebab anytime saya letak kat sini check, king dia lari check, king dia lari kat situ, queen saya checkmate. Is a waiting just to be checkmate bila saya jalan E6. Okay. So dia lama kat sini dia fikir macam mana ni. Sebab bila saya jalan dengan E6 ni, queen dia tak boleh nak selamatkan, rook dia tak boleh nak lari. Kalau rook dia lari, saya checkmate kat sini kan. Kalau rook dia lari pada tu, dia nak lari king dia nak lari king dia pada E1, checkmate. So pergerakan rook ni tak boleh, pergerakan rook ni tak boleh. Jadi it's a slow death. So saya dah lock dia punya tu, jadi dia tak boleh buat apa-apa. Dia lama lah, 4-5 minit juga opponent saya fikir macam mana. So basically this is my sacrifice pada rook. Saya dapat this position, cantik punya, semua piece dia berada kat sini. Okay, akhirnya dia jalan dengan bishop F5 yang mana still tidak dapat menghalang sebab saya ready untuk check dia. Okay, dia tak boleh buat apa-apa, dia nak gerak macam mana pun semua tak boleh nak buat apa. Okay, kalau dia gerak pawn sini, saya check, king dia lari kat sini, saya check ni. Okey, dia gerak, saya check, king lari dan check ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya dah tunjuk dua variation Viking attack bagi Scandinavian opening. Saya mahu memberi idea. Macam saya katakan tadi, semua opening saya is playable, realistic. Bukan tak susah nak dapat variation dia. Maksud saya tak susah macam mana opponent kita tak lawan pun macam ni. Senang saja. Berjalan E4, kita jalan dengan D5 dan kita boleh menggunakan prinsipal dalam menggunakan variation Viking attack bagi Scandinavian opening. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa dalam video lain. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.